Tia boleh. I cannot hear you lah. 大聲啲，大聲淡薄。聽到啦。时光是永不悔，往事。Assalamualaikum Molly. Waalaikumsalam, Bim. Cantik-cantik hari ni dah kenapa? Tak ada, Bim. Ni, Molly perasan kan, bila kita pakai cantik-cantik kan, kita akan rasa lebih happy tau, lebih gembira, lebih ceria. Jadi, Molly adakan rutin sekarang lah, tiap-tiap hari pakai cantik. Bim tahu tak macam mana Molly? Bila start ni Molly? Ni, Molly nak cerita ni. Bila dia start ni, dia mula time tu, mula-mula okey, Molly nak dia kena backtrack sikit lah. Okey, mula-mula sekali tu kan, kita baru-baru pandemik ni kan. Yang ada coronavirus ni, COVID-19. Molly rasa muram pasal banyak kerja-kerja kita semua tergendala. Jadi bila dah perkara tu dah terjadi tiap-tiap hari lah, macam bangun tidur kadang-kadang macam bangun tidur, mandi, pakai balik baju tidur. Tiap-tiap hari dia punya kerja macam gitu aja. Dia macam dah jadi tak seronok. Kadang-kadang baju tidur tu boleh pakai sampai seminggu. Sampai dia dah betul-betul masam. Sampai lelaki Molly dah tegur, tak tukar baju. Barulah Molly tukar baju. Kalau tak ada kan, buruk kan perangai. Tapi tanpa apa? Bip pun macam gitu. Bip bila time bulan puasa tu 2-3 hari kadang-kadang tak mandi. Bukan tak nak mandi, terlupa nak mandi. Dah bangun pagi, dah sahur, dah habis sahur, buat tu buat ni. Nanti sebelum buka baru mandi. Kadang-kadang tak mandi, beruk gigi je. Apa? Odorono pakai tak? Kadang-kadang itulah Odorono kan saya tak pakai. Kadang-kadang saya baring kan, letak tangan macam gini kan. Oh, saya kena tutup. Kena tutup. Sudah. Betul. Tangan tak boleh angkat. Kat rumah tak boleh angkat. Macam apa Tapi ni? bukan saja bau dia, Molly. Saya sama juga macam Molly. Saya rasa macam muram. Muram kemurangan lah. Kemudian macam tak ada motivasi nak buat apa-apa. Macam alah tak apalah, besok boleh buat lah, tak apalah. Sebab macam tak ready, tak ready kan nak buat apa-apa. Betul. Tapi bila Molly dapat time bulan puasa macam gitulah, dia berterusan lah kan, tak tukar baju kadang-kadang. Lepas tu bila hari raya pertama tu, babe, Molly teringat pasal sunnah. Ada jugalah kawan-kawan yang ingatkan, kita tak boleh keluar kan, tapi diorang cakap sunnah dia tu kena pakai baju cantik-cantik, pakai baju baru, baju cantik-cantik. Dia Molly terfikir, alah, udahlah, tak apalah hari ni pakai cantik-cantik lah, tak boleh keluar pun tak apa. Jadi hari tu Molly keluarkan lah kebaya, pakai kain batik, melaram lah kat rumah kan. Lepas tu tiba-tiba rasa macam happy sih. Habis makan lagi, dengan makanan lagi kan, masa mak mertua dengan mak kita hantar lauk-lauk ni semua. Jadi kita macam makan, rasa happy sekali hari tu. Saya Molly rasa macam kenapa Saya Molly rasa mungkin sebab kalau kita luar kita ni cantik, jadi dalam kita pun terpengaruh tau. Terpengaruh dengan apa yang kita rasa. Jadi Molly rasa kena adakan rutin ni lah. Jadi tiap-tiap hari lah. Lepas mandi tu Molly cantik-cantik macam hari ni. Nampak ni. Hari ni Molly make up pakai eyeshadow kilat-kilat. Padahal tadi Molly masuk kat kamera, saya rasa macam bersinar kan, macam nol cahaya. Saya fikir pun Molly kan, bukan saja dengan luaran diri kita. Kadang-kadang bila kita nak buat kerja ni, atau kita nak buat apa-apa, area kita, tempat yang kita bekerja tu nak kena bersih, nak kena ready. Ready dalam bahasa Melayu apa Molly? Ready tu sedia lah kan. Sedia. Dah sedia, baru bila buat kerja tu rasa macam ada flow lah. Orang cakap macam ada semangat lah, macam I'm coming babe, I'm coming. Ya betul Molly. Kalau saya tahu benda ni,
10 tahun yang lalu saya rasa boleh membantu saya dalam kehidupan saya lah. Ingat tak dulu Molly bila saya baru-baru kenal Molly bila saya umur 18 tahun? Betul. Saya ingat lagi ingat. kita duduk dekat East Coast. Saya tengah ceritakan Molly tentang kemurungan saya. Dan Molly juga ada kongsi jugalah Molly punya pengalaman tu kan. Jadi saya terfikir juga bila Molly ceritakan saya ni, bila kita tengah berbual minggu lepas kan. Kadang-kadang kemurungan ni adalah chemical di dalam otak kita. Dan juga kadang-kadang kita pakai baju cantik macam mana pun, tempat kita bekerja paling cantik pun, kadang-kadang kita memerlukan pertolongan. Betul tak? Betul. Molly alami kemurungan ni masa tu muda lagi, umur Molly 17 tahun gitulah. Banyaklah yang Molly lalui kan, sampai masuk hospital tu semualah. Molly rasa kita kena usaha. Pasal mula-mula tu mak Molly ingat agaknya anak aku ni kena buat. Dia jumpalah, tak tahulah orang-orang pandai, ambilkan air, kena mandi bunga. Tapi sebenarnya cara saintifik lah. Bila Molly dapat tahu pasal ni, Molly pergi jumpa doktor kasih obat. Alhamdulillah. Kesan dia tak mendadak. Dia berangsur setiap tahun. Molly rasa lebih baik diri Molly ni. Keadaan Molly lah, kemurungan tu berkurangan. Tapi bertahun lah. Kita kena usaha, tak boleh putus asa. Jadi makan ubat. Tapi yang paling penting tu Molly rasa sejak baru-baru ni juga Molly rasa macam dulu pun ada buat tapi lupa. Lepas tu sekarang buat balik lah. Macam kita kena adakan rutin babe. Betul Molly, betul. Rutin sangat penting lah. Bila saya pergi ke terapis lah 1 tahun setengah yang lepas, saya kemurungan tu dalam umur 30-an agak teruk sebab kita dah tak bukan budak-budak muda lagi. Sekarang baru kita akan perasan, oh dia ada di situ. Jadi saya pergi jumpa terapis. Yang satu benda yang terapis tu beritahu dengan saya, kita perlu ada rutin. Dia cakap dengan saya, cari satu benda yang awak suka lakukan, lakukannya 15 minit, 5 minit dalam satu hari. So dulu saya suka baca buku. Saya suka baca buku fantasy. Jadi saya baca buku Dungeons and Dragons. Dan lepas tu saya ada rutin minggu-minggu saya main Dungeons and Dragons. Lepas tu saya dapat lihat perubahan dia lah apabila saya ada rutin ni. Dan lepas tu saya saya tambah lagi rutin-rutin lain seperti makan pada waktunya, minum air yang cukup, bangun setiap hari waktu yang sama, cuba tidur waktu yang sama. Dia membantulah. Walaupun kadang-kadang kemurungan tu akan datang. Dia macam kawan lama yang akan ketuk dekat rumah tu. Bila kita tak fikirkan dia akan datang tu, dia ketuk, Assalamualaikum, saya dah sampai. Itu yang seramnya dengan kemurungan ni sama Molly. Betul. Kita tak tahu bila yang dia datang. Lepas tu apa lagi yang Molly fikirkan macam tapi kita tak bolehlah macam cepat mudah ada yang Molly tak suka apa tau bila orang cakap jangan ikutkan perasaan lah. Melati Molly macam kau tak faham maaf terkeluar pula marah je. Macam kita bukan nak melayan perasaan tu. Dia punya rasa berat tu kadang-kadang macam kita tak dapat melawan lah. Tapi di saat kita tak boleh melawan tu, di situlah kena adanya kesabaran. Kesabaran dia kena macam wali level lah. Betul Peli. Saya ingat lagi bila saya baru tengah habis NS. Masa tu kita selalu pergi main basikal dekat East Coast selalu kan. Ada hari yang pada waktu tu ada hari yang saya tak boleh bangun. Memang nak bangun tu berat. Bukan pasal ngantuk, bukan pasal penat, pasal memang dah tak ada tujuan arah lagi. Walaupun banyak kerja nak kena lakukan, dah tak ada tujuan arah lagi. Kadang-kadang saya rasa yang paling dapat membantulah selalunya kawan-kawan dengan keluarga mara yang tak judge.
yang tak akan beritahu kita kau tak solat, kau tak puasa, kau tak ingatkan Allah SWT, sebab tu jadi macam gini. Memang betul solat tu, berpuasa tu, berdoa tu penting. Memang betul boleh membantu. Tapi kadang-kadang bila dia sampai kan, kemurungan tu sampai, memang diri kita, itulah ujian diri kita lah untuk melaluinya. Apa yang akan kita lakukan pada hari itu untuk mengatasinya? Betul. Macam berat dia tu bukan macam berat angkat beg plastik NTUC berat dia tu macam kat dada ni sentiasa rasa ketat. Betul tak? Kat kepala pun kadang-kadang rasa macam kena ada orang duduk macam batu besar. Yang satu yang selalu saya ada kan Muli, saya tak dengar. Bunyi telinga saya macam macam gitu. Jadi bila orang tengah berbual dengan saya kan, saya tak dapat tangkap. Ada macam gitulah perasaan dia. Tapi dalam masa 2-3 bulan ni, sejak circuit breaker, saya takut. Sebab circuit breaker ni, alamak, kita tak dapat keluar, tak dapat lakukan apa yang kita nak kan. Saya takut dia akan datang. Tapi Alhamdulillah dapat berbual dengan Molly tiap-tiap minggu. Ada kerja yang nak dilakukan, ada boleh baca buku. Saya rasa dan senang nak buat rutin. Dengan adanya CB ni, senang nak buat rutin. Jadi saya very grateful lah. Saya cakap saya bersyukur lah. Jadi sebelum kita pergi hari ni Molly, saya nak tanya Molly, kalau ada orang-orang yang di luar sana tengah dengar, yang tengah melalui kemurungan, apakah yang kita boleh memberi kepada mereka daripada diri kita sendiri? Mula nak cakap, kita kena terus berusaha, kena banyak bersabar. Sabar tu penting dan jangan putus asa lah. Masalahnya bila kita putus asa itulah nanti kita, jangan putus asa lah, tak payah cakap kenapa. Jangan putus asa dan banyak bersabar. Memang senang cakap, susah nak buat, tapi kita kena terus mencuba. Daripada Bip rasa kalau kita tengah melalui kemurungan ni, carilah seorang kita boleh berbual dengan. Kawan boleh, keluarga boleh, orang yang tak akan judge kita. Dan kalau tak ada juga, kita boleh cari terapis. Ada jugalah banyak hotline yang ada di sana, kita boleh telefon. Dan kalau kita ada kawan-kawan yang kita tahu tengah melalui kemurungan, kadang-kadang message lah, call ke, hantar gambar kelakar-kelakar ke, kadang-kadang membantu. Kadang-kadang hari tu kan jadi macam ada juga hari ni, ada juga kawan saya yang dia cari saya. Saya ada purpose lah. Apa purpose dalam bahasa Melayu tu apa Melody? Ada apa? Ada arah lah, ada purpose, ada tujuan lah. Jadi ada tujuan. Jadi betul. Walaupun kita cakap-cakap ni macam kelakar, kita cuba untuk meringankan situasi. Kita fahamlah keberatannya. Dan kita harap sesiapa yang di luar sana yang tengah melalui kemurungan, saya harap ia tidak akan berterusan lama lah, insyaAllah. Berdoakanlah untuk semua, untuk diri kita, untuk sesiapa lah. Amin, insyaAllah. Okay, baiklah Molly, saya pergi dulu. Kita jumpa minggu depan. Selamat tinggal. Bye. Assalamualaikum. Salam.